Pujian yang sungguh indah yang boleh memuliakan Tuhan. 非常美妙的一首诗歌，来荣耀赞美我们的神。 Terima kasih Ai Susu yang telah berbagian, yang boleh mengarahkan hati kita untuk menyembah Tuhan. 感谢长辈们献上这首诗歌，预备好我们的心，来仰望，来听主的话。 Mari kita bersahati dalam doa. 我们同心进入祷告。 Bapa Sorgawi, kami bersyukur di hadapan-Mu saat ini. 我们在天上的父，我们感谢你， Engkau kembali mengundang kami untuk kami mendengarkan suara-Mu. 你再次邀请我们来到你的殿中来听你的声音。 Siapkan hati kami lebih dalam lagi ya Tuhan. 主啊，求你预备好我们的心， Supaya yang kami dengar hanya adalah suara-Mu yang lembut itu. 好让我们只听到主你的声音。 Pakai kedua hamba-Mu yang kecil dan yang lemah ini, 求你使用你两位软弱的仆人， supaya melaluinya firman Tuhan yang indah itu boleh tersampaikan dengan jelas dan sederhana. 好让透过你两位仆人，你的话语很清楚的可以传达出来。 Hanya demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. 弟兄姐妹平安。 Bersyukur pada pagi hari ini meskipun hujan, Tuhan kasih kita kekuatan untuk beribadah padanya. 感谢主，虽然今天早上下雨，但是主仍然给我们力量，给我们机会来到他的殿中来敬拜他。 Bapak Ibu Saudara, semingguan ini mungkin sosial media kita dipenuhi, dibanjiri dengan berita-berita yang negatif. 弟兄姐妹，在这一周里面，在我们的社交媒体上都看到许多的这个负面的消息。 Salah satunya adalah tentang konflik di Timur Tengah yang terus masih terjadi sampai dengan saat ini. 其中一个不好的消息，就是在中东那里一直发生不断的这个冲突。 Kita tahu ada peperangan antara US dan Israel melawan Iran dan terjadi sekali ketegangan dan peperangan di sana. 我们知道，这个美国跟以色列攻打这个伊朗，所以在那里发生了紧张和战争。 Saat ini banyak orang yang mengalami ketegangan dan ketidakpastian. 现在呢，在这个世界上有许多人面临这个不确定与紧张的状况。 Bahkan kemarin ketika saya lihat ada sebuah berita, ada rombongan yang berziarah ke Israel tidak bisa pulang. 昨天我看到有一群人就是到以色列去朝圣的，现在不能回来。 Dunia kita semakin terlihat tidak stabil. 我们这世界越看越不稳定。 Kadang-kadang dalam situasi kacau seperti ini mungkin terselip pertanyaan di dalam hati kita. 常常在这个混乱的这个时代、这个状况当中，我们会有产生一个问题： Apakah masih ada sesuatu yang kita bisa pegang dengan pasti? 是否还有一样东西我们可以确定抓得住的呢？ Saudara, keadaan yang tidak pasti itu juga digambarkan dengan sebuah film yang beberapa tahun lalu ada. 像这种不确定、不稳定的状况呢，多年前有一部电影描述了像现在的一个状况。 Film ini sangat terkenal, berjudul Joker, dibintangi oleh Joaquin Phoenix dan mendapat banyak sekali penghargaan. 这部电影叫做《小丑》，然后呢，就是由这个 Joaquin Phoenix 所主演的，也得到了很多的奖项。 Bagi saya film ini menarik bukan hanya sekedar drama action yang begitu baik. 对我来说，这部电影很有意思。不过不只是说这部电影充满了这个戏剧和动作而已。 Tetapi di dalam film ini terdapat syarat kehidupan terdalam manusia yang kita bisa lihat. 但是这部电影呢，充满了就是有关于人的生命最深的那种现实。 Kalau kita mengamati film ini, pemeran utamanya yaitu Arthur. 如果我们看这部电影，它的主角叫做阿特的。 Kenapa akhirnya dia bisa berubah menjadi Joker yang bisa bersukacita atas kekacauan kota? 为什么后来他就变成一个小丑，并且他很喜欢制造混乱，也喜欢这个城市面对这个毁灭？ Saya kira karena dia mengalami keadaan ini. 我相信他当时面临了这样的一个状况。 Dia berkata, sepanjang hidup saya tidak tahu jika saya benar-benar ada. Tetapi saya akan terus lakukan supaya orang-orang akan mulai memperhatikan. 他说，在我一生当中，我真的不知道是否我是存在，但是我会继续这样子做，好让人们认识我、知道我。
Arthur ada, namun dianggap tiada. 这个阿杜他存在的，但是人们却不当作他存在。 Secara fisik ada, tetapi keberadaannya tidak dikakui oleh orang-orang sekitarnya. 他的肉身是存在的，但是他的存在却没有被他四周围的人当作他存在。 Bahkan oleh ayahnya sendiri ketika Arthur bertemu di toilet, Arthur berkata demikian. 甚至呢，阿杜在厕所的碰面，与他的父亲碰面的时候，这样子说 Saya tidak ingin apapun darimu. Yang saya inginkan hanya sedikit kehangatan, sedikit pelukan, dan sedikit kesopanan. 他对他的父亲说：“我不想从你的身上得到任何一样东西，我只希望得到一点的温暖，一点的拥抱，一点的礼貌。” Ini sebuah jeritan hati yang menyayat hati, yang menggema di ruangan kosong tanpa ada jawaban. 这是一个令人心碎的一个呼喊，就在一个空荡的空间中回响，却没有答案。 Di dalam film ini digambarkan ada seorang manusia yang hidup di tengah dunia yang keras, penuh tekanan dan terasa tidak stabil. 这部电影描述了一个人活在一个充满不稳定、充满残酷、充满这个不确定的一个世界当中。 Di tengah-tengah keadaan kekacauan tidak pasti itu, perlahan-lahan hidupnya runtuh. 他活在一个很不稳定、很不确定的一个世界的情况当中，慢慢的，他的生命就垮下来。 Pengalaman hidup di dunia penuh ketakutan dan ketidakpastian seperti ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. 活在这个世界充满不稳定、充满惧怕的这样的状况之下呢，不是一件新的东西。 Ribuan tahun yang lalu Daud, raja sebelum dia jadi raja, dia mengalami situasi yang sangat mencekam. 几千年前，大卫王呢也是经历过像这样的状况，他被扫罗王追杀。 Ia sedang mau diburu oleh Raja Saul, mau dibunuh. 扫罗王一直要追杀他， Ia lari dari satu tempat ke tempat lainnya. 他从一个地方逃跑到另外一个地方。 Dan akhirnya ia sampai ke satu tempat yang sangat berbahaya, yaitu kota Gad, kotanya orang Filistin, musuh Israel. 最后，他来到了一个地方叫加特的，就是非利士人所住的地方，也是以色列人的敌人。 Namun keadaan yang kacau seperti itu, lahirlah sebuah mazmur yang sangat indah yang akan kita baca bersama-sama. 但是呢，却在这个混乱当中，却诞生了一篇很美好的诗篇，就是我们将要读的这一篇诗篇，诗篇34篇。 Saudaraku, bagaimana di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak pasti ini kita bisa sama seperti saat ini, kita bisa mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. 我们要怎么样才能在这个充满不确定的这个世界当中，我们要学习如何看见并且尝到上帝的美善呢？ Mari kita pelajari dua bagian firman Tuhan dari Mazmur 34 dan 1 Samuel 21 ayat yang 10 sampai 15. 我们接下来要从两段的这些经文来学习。第一段是从诗篇34篇，第二段是撒母耳记上这个21章那里。 Dan akan dibacakan semuanya dalam bahasa Mandarin. 我们只用中文来诵读。诗篇34篇第1节那里说：大卫在亚比米勒面前装疯，他被他赶出去。 就做这诗，我要时时称颂耶和华，赞美他的话必藏在我口中。第7节，耶和华的使者在敬畏他的人视为安营，搭救他们。你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善，投靠他的人有福了。耶和华的圣名啊，你们当敬畏他，因敬畏他的一无所缺。 少壮狮子还切实忍恶，但寻求耶和华的，什么好处都不缺。众弟子啊，你们当来听我的话，我要将敬畏耶和华的道教训你们。接下来是撒母耳记上21章第10到第15节。那日大卫起来躲避扫罗，逃到加特王雅基那里。
雅基的臣仆对雅基说：“这不是以色列国王大卫吗？那里的妇人跳舞唱和，不是指着他说：扫罗杀死千千，大卫杀死万万吗？”大卫将这话放在心里，甚惧怕加特王雅基，就在众人面前改变了寻常的举动，在他们手下假装疯癫，在城门的门伞上胡写乱画，使多墨留在胡子上。雅基对臣仆说：“你们看，这人是疯子，为什么带他到我这里来呢？我岂缺少疯子？你们带这人来在我面前疯癫吗？这人岂可进我的家呢？” Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. 弟兄姐妹，我们读上帝的话语，并且思想和行在我们的生活上的人，变为有福了。 Saudaraku, dari dua bagian kebenaran firman Tuhan ini setidaknya ada dua hal yang kita bisa pelajari mengenai melihat dan mengecap kebaikan Tuhan. 在刚才我们所读的这两段经文主的话语，我们可以学习到如何在我们的生命当中看见并尝到上帝的美善。 Yang pertama adalah mengecap dan melihat kebaikan Tuhan itu dengan mengingat kembali pengalaman diselamatkan dan disertai oleh Tuhan. 第一呢，我们要如何能看见并且尝到主的美善在我们的生活当中？我们必须回想上帝曾拯救了我们，上帝与我们同在的那个经历。 Di dalam Mazmur 34, Daud sang pemazmur sedang mengajak jemaat Tuhan untuk melihat dan mengecap kebaikan Tuhan. 大卫在诗篇34篇就邀请信徒们，我们要看见并且尝到上帝的美善在我们的生命中。 Namun uniknya di ayat pertama, subskripsi pemazmur ini melihat sebuah realita yang berbeda dengan keadaan yang semestinya. 但是很有趣的，在这个诗篇34篇的开头第一节那边，它的主题却不一样了。 Mazmur 34 tidak ditulis dengan keadaan yang nyaman, aman, dan Daud waktu itu sedang kacau-kacaunya. 诗篇34篇，大卫写这篇诗篇的时候，他并不是处在一个很安稳、舒适的这个情况之下，他是处在一个很混乱的情况之下。 Tapi saat keadaan kacau, iman kacau, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan menyelamatkan Daud. 但是当四周围的状况混乱的时候，大卫的信心也在动摇的时候呢，上帝却没有离弃他，上帝却帮助了他。 Waktu itu Daud melarikan diri dari Raja Saul ke kota Nob di tempat Imam Ahimelek. 那时候呢，大卫王就是逃离了这个扫罗王的追杀，他来到这个 Nob 的这个城市。 Kemudian Daud pindah dari Nob ke kota Gad, salah satu kota utama orang Filistin. 然后他从这 Nob 的城市呢，他又跑到这个加特这个地方，就是非利士人的所住的城市。 Di tempat itu ada Raja Akis atau Abimelek. Itu dua nama menuju pada pribadi yang sama. 在那里就是有一位王叫做亚比米勒或者雅基的，这两个名字是指向同一个人。 Daud ini cerdik ya. 这个大卫王很聪明， Daud tahu Saul nggak akan cari dia di kota Filistin. 大卫很聪明，他知道扫罗王不会去到以色列敌人的地方去寻找他， Karena Daud juga tahu Saul takut sama orang-orang Filistin. 因为大卫也知道扫罗惧怕非利士人。 Tapi Daud yang terkenal ini telah mengalahkan Goliat, pahlawan orang Filistin. Ini dikenali oleh pengawal-pengawalnya Raja Akis. 但是大卫却打败了非利士人的这个歌利亚。 Api orang yang telah mengalahkan Goliat ini ketika dikenali jadi sangat takut. 所以因为他打败了这个歌利亚呢，非利士人对他也有惧怕。 Bahkan ketika sangat takut itu dia pura-pura gila. Dia gores-gores pintu gerbang dan membiarkan air liurnya turun ke janggutnya. 所以大卫当时也是很害怕，甚至呢，他就在那里装这个疯癫，甚至在这个门槛上就是乱画在那边，他的口水也流到他的胡子。 Dalam konteks sangat takut,
pura-pura gila, tidak pasti masa depan. Mazmur ini ditulis. 所以这个诗篇是写在一个充满不稳定的状况之下，充满惧怕的情况之下所写下来的。 Tetapi Daud tidak menyangkali keadaannya yang berat itu. 但是大卫却没有否定当时的情况是非常的严重。 Daud menyatakan betul dia keadaannya berat. Dia berkata orang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. 大卫很清楚，他也知道当时他面对很严重的情况，因此呢，在他第7节那里他说，中文圣经是在第6节那里说：“我这困苦的人呼求耶和华，便垂听，救我脱离一切的患难。” Saat keadaan kacau, saat iman kacau, Tuhan tetap menyelamatkan Daud. 当情况混乱、信心混乱的时候呢，上帝仍然拯救。 Bukan hanya itu, tetapi kalau kita lihat di ayat ke-8, Daud merasa Tuhan menyertainya. 不只是这样，在这个诗篇34篇那边，中文圣经是在第7节那里，大卫这样子说。 Daud berkata malaikat Tuhan berkemah di sekelilingnya orang-orang yang takut akan dia, lalu Tuhan meluputkan mereka. 第7节那里说，耶和华的使者在敬畏他的人的四围安营，搭救他们。 Iman dan keadaan boleh kacau, tapi Tuhan tidak meninggalkan orang yang kacau ini. 我们的信心以这个四周围的情况可以混乱，但是上帝却没有离去我们。 Maka kita pelajari satu hal, kebaikan Tuhan itu bukan perkara nanti, bukan. 所以我们学习到一样东西，这个上帝的美善不是存在未来的。 Kita pikir kalau Tuhan itu baik, waktu saya bisa disembuhkan oleh Tuhan, waktu saya yang susah dipulihkan hidupnya sama Tuhan. 上帝的美善不是临到在我们就是生病得医治的时候，或者我们生命有问题被恢复的时候才存在的。 Bukan sekedar nanti, tapi ingat kembali pengalaman kita diselamatkan dan disertai Tuhan. 所以，上帝的美善不是在以后才会发生的，而是呢，我们必须想起，就曾经上帝拯救过我们，上帝曾经与我们同在。 Mazmur 34 ini juga bersifat Mazmur akrostik. 诗篇34篇就好像字母的一篇诗篇。 Artinya Mazmur ini disusun diawali dengan alfabet Ibrani dari A sampai Z begitu kurang lebih lah dalam bahasa Indonesianya. 意思就是说，这个诗篇34篇是按照希伯来文的字母来的顺序来排列的。 Secara tidak langsung Daud itu pemazmur ingin ngajak kita lihat A sampai Z kehidupan kita yang telah diberkati Tuhan itu. 间接的，大卫是想告诉我们说，上帝在的生命当中，从 A 到 Z 都蒙上帝的祝福。 Bapak Ibu Saudara, pengalaman Tuhan itu bisa spektakuler, tapi bukankah kebanyakan sederhana-sederhana saja? 上帝在我们生命当中的美善不一定要很壮观的，但是也是透过一些简单的事，我们也可以尝到这个上帝的美善。 Mari kita ingat saat Tuhan kasih hikmat kita saat wawancara interview kerja di mana kita takut tapi Tuhan berikan keberanian. 我们想起，就是记得，当我们去面试工作的时候，上帝赐给我们智慧的话语来面对这个面试。 Saat kita bersedih, berduka, tidak ada orang, tapi ada firman Tuhan dan kedamaian dalam hati yang kita rasakan. 当我们面对悲伤、哀痛的时候，上帝的话语安慰了我们。 Atau saat kita mau jatuh dalam dosa, tapi Tuhan bilang stop, jangan, kita lari dari dosa. 或者当我们要陷在罪中的时候，上帝就阻止我们，不让我们陷在罪中。 Atau kita cari satu barang yang penting di mana ya, tapi Tuhan kasih ingatan untuk barang itu bisa ketemu. 或者当我们想找一件很重要的东西的时候，上帝就好像提醒我们这个东西在哪里，我们就找到了。 Ingat kembali, ditolong, diselamatkan dan disertai Tuhan. 我们要想起上帝曾经拯救过我们。 Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, saya nggak pernah mengalami pengalaman ditolong Tuhan.
或许弟兄姐妹，你们会说，我没有经历过上帝的帮忙啊， Hidup kekristenan saya biasa-biasa saja, Pak. 我的基督徒的生活是很普普通通而已。 Mari kita ingat kisah ini. 我们来看看这个故事。 Saudaraku, ada hari Jumat 26 Desember 2003 ada gempa di kota Bam di negara Iran tahun 2003 itu. 在2003年12月26号的时候，在伊朗发生了一个很大的地震。 Gempa berkekuatan 6,6 skala Richter menewaskan 30.000 orang waktu itu. 这个6.8级的地震，这个使3万人这个伤亡。 Namun terselip sebuah kisah yang sangat mengharukan. 但是在其中却有一个非常这个动人的故事。 Ditemukan seorang bayi perempuan berusia 6 bulan terkubur dalam reruntuhan selama 72 jam. 当时发现了有一个女婴孩，大概6个月，却被埋在这个废墟当中72个小时。 Bayi itu masih hidup. 这个女婴还活着。 Ternyata bayi perempuan ini selamat karena dalam pelukan ibunya waktu itu. 这个女婴之所以可以生存下来，因为她被她的母亲抱在她的母亲的怀抱里， Tapi nahas ibunya meninggal. 但是她的母亲却伤亡了。 Saudara, kalau kita melihat kasih seorang ibu sangat-sangat besar. 我们看到母亲的爱是很伟大的。 Seorang ibu rela memberikan nyawanya untuk melindungi anaknya. 一位母亲，她愿意献上自己的生命，为了保护她的女儿。 Tetapi Alkitab menunjukkan kasih yang jauh-jauh lebih besar. 但是圣经却向我们显明更大、更伟大的爱， Di dalam Yesus Kristus, 在基督里， Allah pencipta itu 创造宇宙万物的上帝， rela jadi manusia merendahkan dirinya 他愿意降卑自己来到这个世界上成为人， demi menanggung murka Allah yang seharusnya manusia terima. 是为了就是承担我们人应当承受的上帝的震怒。 Ia melakukannya bukan sekedar membebaskan kita dari kematian sementara. 他拯救我们，不只是要我们脱离这个短暂的这死亡的事情而已。 Tapi Allah dalam Kristus itu melakukan penebusannya dengan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari kematian kekal. 但是主耶稣基督献上自己的生命，死在十字架上，是为了拯救我们的罪，好让我们得到永生。 Begitu besar kasih Allah dinyatakan di dalam salib itu. 上帝的爱是如此的伟大，彰显在十字架上。 Salib adalah kebaikan Tuhan yang terbesar yang telah Tuhan nyatakan kepada kita. 上帝在他十字架上向我们显明他最伟大的爱。 Ketika kita kacau, ketika kita tidak layak, Kristus menyelamatkan dan mengampuni dan mengangkat kita menjadi anaknya. 当我们处在一个很混乱的情况之下，上帝他献上自己的生命来拯救我们，并且接纳我们成为上帝的儿女。 Saudara, ada satu bagian yang sangat menarik lagi dalam Mazmur 34 ini di ayat yang ke-21. 在诗篇34篇还有一节的经文非常有趣的，中文圣经是在20节。 Di situ dikatakan ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. 在那里说，又保全他一生的骨头，连一根也不折断。 Ratusan tahun kemudian ketika Tuhan Yesus disalib, 几百年后，当主耶稣被钉在十字架上的时候， orang Romawi biasanya akan mematahkan kaki para orang-orang yang telah disalib itu. 罗马人通常呢会把那个被钉在十字架的人的脚的他腿打断。 Tetapi ketika orang Romawi itu melihat Yesus, orang Romawi itu tahu Yesus sudah mati dan kakinya tidak dipatahkan. 但是当罗马人看到主耶稣已经死了之后呢，他却不曾打断他的腿。 Saudara, Mazmur ini sedang menunjuk kepada Yesus Kristus ratusan tahun kemudian. 这个诗篇这些经文呢，是指向几百年后主耶稣。 Daud diselamatkan dari kematian. 大卫
被拯救脱离死亡， Tetapi Kristus tidak diselamatkan dari kematian. 但是基督却不被拯救脱离死亡。 Ia tidak diselamatkan, ia mati supaya kita manusia hidup. 他不被拯救脱离死亡，他死亡使我们能活着。 Itulah sebabnya ketika kita lihat salib Kristus, kita benar-benar bisa berkata, 所以，当我们看到主的十字架的时候，我们真的能这样子说： kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan itu. 你们要看见并尝到上帝的美善。 Kebaikan Tuhan itu bukan nanti, tetapi ingat kembali. 主的美善不是在以后的事情，但是你们要回想， Ingat kebaikan Tuhan Yesus yang telah Tuhan nyatakan di atas kayu salib. 你们要回想主耶稣的爱在十字架上已经向我们彰显了。 Itulah kecapan kebaikan Tuhan yang terbesar yang telah kita rasakan. 这就是所谓在我们生命当中，我们能尝到主伟大的美善。 Itu poin yang pertama. 这是第一点。 Yang kedua, Bapak Ibu, 第二点， mengecap kebaikan Tuhan dengan hidup takut akan Tuhan. 我们要尝主的美善，就接着过一个敬畏主的生活。 Sayangnya banyak orang Kristen, sebagian orang Kristen melihat menjadi orang Kristen itu begitu membosankan. 但是很可惜的，一部分的基督徒，他们认为身为基督徒是很无聊的事情。 Hidup banyak aturan, nggak bebas, mesti hidup jujur. 我们过着一个非常充满很多条规的这个生活，要诚实，不自由。 Hari Minggu mesti ke gereja, nggak boleh merokok, pacaran harus kudus. 星期天要到这个教堂来崇拜主，不可以抽烟，这个谈恋爱要圣洁， Nggak boleh terlibat pornografi, perjudian, pinjol, apalagi perzinahan. 不可以涉及的这个色情，然后赌博，还有这个网上的这个借贷，更何况是这个有搞外遇的。 Harus baca Alkitab dan hidupnya perlu mencerminkan Tuhan. Itu membosankan. 我们的生命要按照主的话语，要活出主的话语，是非常无聊的事情。 Orang-orang demikian melihat kehidupan kekristenan itu berbanding terbalik dengan kehidupan yang penuh kebebasan dan kebahagiaan. 世界的人看我们基督徒的生活，以这个自由和这个享乐是相反的。 Namun kalau kita melihat pemazmur berbeda. Pemazmur melihat hidup takut akan Tuhan itu sejalan dengan kehidupan yang penuh kebebasan dan kebahagiaan. 但是诗篇34篇却看基督徒过一个敬畏主的生活，跟基督徒的生活是一致的。 Pemazmur berkata hidup takut akan Tuhan itu tidak berkekurangan sesuatu yang baik. 诗人告诉我们说，我们过一个敬畏主的生活是一无所缺的。 Di ayat 13 sampai 15 dikatakan bahwa mereka yang hidupnya takut akan Tuhan itu akan menikmati hidup yang baik. 诗篇也告诉我们说，那些过一个敬畏主的生活，他们会过一个美好的生命。 Pemazmur sejalan dengan Tuhan Yesus di Injil Yohanes berkata demikian. 这个诗人跟主耶稣是一致的，在约翰福音15章那里这样子说。 Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. 诗篇15章，约翰福音15章第9节那里说：“我爱你们，正如父爱我一样。你们要常在我的爱里。你们若遵守我的命令，就常在我的爱里。正如我遵守了我父的命令，常在他的爱里。这些事我已经对你们说了，是要叫我的喜乐存在你们心里，并叫你们的喜乐可以满足。你们彼此相爱，像我爱你们一样，这就是我的命令。” Bapak Ibu, Saudara mau punya sukacitanya ini menjadi penuh? 弟兄姐妹，你们渴慕你们的心充满着喜乐吗？ Tuhan Yesus berkata cuma satu jawabannya dari sukacitanya Yesus. 主耶稣告诉我们，只有一个答案，就是从主耶稣的喜乐而来。
Gimana kita bisa mendapat sukacitanya Yesus? 我们要怎能得到主耶稣的喜乐呢？ Tuhan Yesus berkata, tinggal dalam kasih Yesus. 主耶稣告诉我们说，我们要常在主耶稣的爱里。 Gimana kita bisa tinggal dalam kasih Yesus? 我们怎能住在主耶稣的爱里呢？ Tuhan Yesus berkata, hidup menuruti perintahnya. 主耶稣告诉我们说，我们要遵守主耶稣的命令。 Tetapi perhatikan baik-baik. 但是我们要注意， Perkataan ini disampaikan kepada murid-murid yang sudah terlebih dahulu dikasih Tuhan. 这句话是对那些已经领受上帝的爱的门徒们。 Artinya ketaatan kita kepada Tuhan bukan untuk mendapatkan kasih Tuhan. 意思就是说，我们对上帝的顺服，不是要得到这个上帝的爱， Tetapi ketaatan kita kepada Tuhan adalah respons karena kita telah mengalami kasih Tuhan. 我们对上帝的顺服，是因为我们先得到上帝的爱，所以我们来对上帝在我们身上的爱做了一个回应。 Dengan kita menuruti perintah Tuhan, hidup takut akan Tuhan, 我们顺服上帝的命令，过一个敬畏主的生活， kita akan mengalami hidup yang penuh kasih Tuhan dan sukacitanya Tuhan memenuhi hidup kita. 我们就会经历上帝的爱在我们的生命当中，我们的生命也会充满主的喜乐。 Memang betul hidup kekristenan banyak aturan. 是的，我们基督徒的生活很多这个规矩， Tetapi aturan itu bukan larangan kosong tanpa alasan. 但这些规矩不是没有这个理由的禁止我们， Namun pagar untuk menjaga hidup kita tidak jatuh ke dalam jurang. 但是这个规矩就像围栏一样保护着我们，好让我们不掉在这个深渊里。 Bukankah hidup di luar kekristenan malahan memperbudak kita? 岂不是基督教的生活使我们更自由吗？ Dikiranya hidup bebas bisa lepas dari kecanduan dan dosa. 我们以为我们可以靠自己过一个自由的生活，可以就是脱离这个罪的捆绑。 Bukankah orang yang kecanduan dan hidup terus-menerus menikmati dosa tidak bisa lepas dari kecanduan dan dosa itu? 岂不是那些一直犯罪而被罪捆绑的人无法这个脱离罪的捆绑吗？ Inilah paradoks kebebasan. 这就是所谓自由的悖论。 Untuk memperjelas bagian ini ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu. 要解释这个观念有这样的一个描述： Ada dua keluarga, masing-masing keluarga mempunyai pola asuh yang berbeda. 有两个家庭就是有不同的教养的方法。 Orang tua pertama anaknya diberikan banyak wejangan. 第一个家庭呢，他的父母一直对他的孩子有许多的这个建议。 Hati-hati dalam berteman, tidak boleh nginap di rumah teman, nggak boleh merokok, nanti ganggu kesehatan. 他对他孩子说：你要交朋友要小心，然后不要过夜在朋友的家，不可以抽烟，对身体健康不好。 Jangan pulang malam-malam. 不要太晚回家。 Kalau cari pacar yang seiman. 如果要找这个男女朋友，要信主的。 Tapi orang tua yang kedua berbeda. 但是第二个家庭的父母却不一样。 Orang tua yang kedua takut anaknya tidak bahagia dan nanti kena mental health. 他第二家的这个父母呢，很怕他的孩子以后会不高兴、不快乐，会产生心理的障碍。 Maka apapun yang anaknya mau selalu diizinkan dan diberikan. 所以他的孩子无论要什么都会允许他去做，他要什么都会给他。 Mau pacaran, terserah. 你要谈恋爱随便你， Mau merokok, jangan cuma sehari sebatang, kalau bisa beberapa bungkus setiap hari. 你要抽烟也可以，不要只抽一根，你要抽几包都随便你。 Mau pulang malam, boleh. Nggak pulang juga nggak apa-apa. 你要很晚回家也没问题，不回家也可以。 Kurang uang, disediakan kartu kredit tak terbatas, unlimited. 你如果缺钱的话无所谓，我提供给你这个无限额度的这个信用卡。 Menurut Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini, mana yang lebih sayang anaknya? 弟兄姐妹，你认为哪一个家庭更爱他的孩子的呢？ Orang pertama, orang tua pertama atau orang tua kedua? 第二个家庭的父母还是第二个家庭的父母呢？ Orang tua pertama, betul. Saya sepakat dengan Bapak Ibu semua.
我跟弟兄姐妹是同意的看法，就是第二个家庭的父母比较爱他孩子。Saya yakin banyak dari kita yang setuju orang tua pertama itu yang lebih menyayangi anak-anaknya walaupun memberi banyak aturan. 我相信大部分人都会同意，第二个家庭的父母更爱他的孩子，虽然给他的孩子很多的规矩。 Beri aturan dan juga relasi dan juga penjelasan yang baik ya tentunya. 当然，我们给孩子规矩的时候，我们要加上一些这个理智的解释。 Kenapa aturan-aturan itu ada? 为什么这些规矩会有呢？ Aturan itu diberikan supaya anaknya tidak jatuh ke dalam jurang dosa dan kesia-siaan dalam hidup. 这个规矩给他的孩子，好让他的孩子不掉在这个罪的深渊里。 Hidup dalam dosa dan kebebasan tanpa aturan itu akan menghancurkan. 如果活在罪中，并且活在一个没有界限的自由呢，是很危险的。 Itulah alasannya mengapa Tuhan memandang dosa itu begitu berat sekali, melihat dosa begitu parah. 所以这就是为什么上帝这个看罪是何等的可怕。 Orang yang kecanduan akan lakukan dosa apapun, jual apapun untuk sekedar memuaskan dosa dan kecanduannya. 这个已经被罪捆绑的人呢，他会不择手段他会不惜代价的就一直去犯罪。 Orang yang selingkuh keluarganya akan hancur. Orang yang selingkuh. 那个有外遇的人，他的家庭就破裂。 Orang yang tidak jujur pada satu hari aib dan perbuatannya akan terbongkar, malu akan dirasakan. 那些不诚实的人，终有一天会发现，所以这个羞辱会临到他的身上。 Terlebih lagi dosa itu telah merusak relasi kita dengan Tuhan, sumber hidup, sumber damai sejahtera, sukacita hidup itu. 最重要的，罪会使我们与上帝的关系破裂了。 Mari kita hidup takut akan Tuhan. 我们来过一个敬畏主的生活， Dengan hidup menuruti segala perintahnya. 我们要 Itu 顺服主的命令。 perintahnya bukan perintah yang dosa ngeri-ngeri aja Bapak Ibu. 他的命令不是说很可怕的那些命令。 Kalau kita hormat sama Tuhan, ayo datang ibadah sebelum waktunya, kita hormati Tuhan. 如果我们敬畏上帝的话，那么我们准时来到主的殿中来敬拜他。 Saudara, hal-hal menghormati Tuhan itu hormat, takut akan Tuhan bukan ketakutan sama Tuhan. 我们敬畏主，不是因为好像我们很怕我们的主， Kita mau taat karena cinta Tuhan pada kita yang telah kita rasakan. 我们顺服主，是因为主已经先爱我们了，所以我们对主的爱做一个回应。 Tapi saudara, dunia tempat kita tinggal ini memberikan narasi yang berbeda. 但是我们住的在这个世界上，给我们一个不同的一个观念。 Dunia yang telah jatuh dalam dosa punya slogan achieve target at any way, at any cost. 我们住在这个已经掉在罪中的世界，告诉我们说，为了达到这个目标，我们不惜一切的方法，不惜一切的代价。 Halalkan segala cara demi mencapai target. 我们不择手段要达到我们的目标。 Demi cuan, lakukan bisnis dengan cara-cara kotor. Itu biasa, semua orang juga melakukan. 我们为了在这个生意上赚钱，我们可以使用一些肮脏的这个方法，因为我们认为大家都这样子做嘛。 Selingkuh tipis-tipis dengan tidak setia pada pasangan, itu biasa asal nikmat. 这个轻微的这个外遇没关系，只要能享受就可以了。 Nyontek nggak apa-apa, asal penting nilai bagus. 作弊没关系，只要成绩好就可以。 Dunia berkata kebahagiaan itu didapat dari kebebasan tanpa batas. 世界告诉我们说，我们的幸福是从无限、没有界限的这个自由得到的。 Tapi firman Tuhan mengatakan kebahagiaan itu datang dari hidup, takut, hormat akan Tuhan. 但是圣经主的话语却告诉我们说，我们的幸福的生活是从我们敬畏主的生活而来的。 Saya menyadari ketika kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan, kita masih bisa jatuh dalam dosa. 我也知道，也相信，当我们已经蒙上帝拯救之后，我们还会掉在罪中。 Kita masih bisa terlihat jadi orang Kristen yang terlihat taat tapi hidup tidak takut akan Tuhan. 我们可能看起来是顺服上帝的命令的人，但是却没有过一个敬畏主的生活。 Kalau gitu apa yang kita lakukan? 然后我们应当做什么呢？
kita langsung berkomitmen, saya mau hidup kudus, saya mau taat sama Tuhan. 我们直接立下心志，我们要过圣洁的生活，要过一个敬畏主的生活吗？ Bukan itu yang pertama yang kita perlu lakukan. 这个不是第一个事情你要去做的。 Yang pertama tadi apa? Kita datang kepada salib Kristus, merasakan pengampunan, penerimaan Tuhan lagi. 我们要来到主的十字架的面前，我们要感受到主已经拯救了我们。 Kasih karunia dan cinta Tuhan yang besar kepada diri kita yang tidak layak, inilah yang menjadi bahan bakar kita taat sama Tuhan. 主对我们这些不配得到主的爱与恩典的人呢，就成为我们生命上的这个一个燃料，使我们有能力去过一个敬畏主的生活。 Anugerah Tuhan yang besar itulah yang membuat hati kita berkata, aku tidak lagi mau menyakiti hatimu ya Tuhan. 我们经历了上帝的恩典与他的慈爱，在我们生命当中，使我们来回应我们的上帝，我们不再要伤了主的心。 Aku mau menghargai kasih-Mu dengan hidup tidak murahan. 主啊，我要珍惜你在我身上的恩典，我不要随随便便过我的生活。 Saudara mau mengecap kebaikan Tuhan? 弟兄姐妹，你要尝到主的美善吗？ Ingat kembali pengalaman diselamatkan, disertai, terutama diselamatkan dari dosa oleh Tuhan. 你要记得，你曾被上帝拯救了，上帝也与你同在。 Yang kedua, hiduplah takut akan Tuhan. 第二，你要过一个敬畏主的生活。 Mari kita berdoa. 我们来祷告， Di dalam keheningan, 主啊，在这个安静的时刻， biarlah Tuhan yang menilik hati setiap kita. 求主来鉴察我们每一个人的心。 Apakah selama ini ada kehidupan yang tidak bahagia yang kita telah rasakan? 是否在我们的生命当中有感到不快乐呢？ Apakah itu ada dosa-dosa yang selama ini kita simpan dan kita lakukan dan kita nikmati? 是否是因为我们这么久以来有一些罪我们隐藏在我们的心里，并且在生活中行出来呢？ Mari kepada kesempatan penuh kasih karunia ini Tuhan ingin hidup kita merasakan kelimpahan. 主接着他赐给我们的恩典以他的慈爱，要我们享受主在我们生命上的丰盛的恩典。 Kita akui segala kebobrokan dan kerapuhan kita, kita minta ampun sama Tuhan. 我们来到主的面前来承认我们一切的这个过犯，求主的饶恕。 Kepada Engkau Tuhan Allah yang penuh kasih karunia, kami membawa segala kerapuhan dan kebobrokan kami. 主啊，我们来到人的面前，我们带着我们身上的一切的这个过犯与软弱。 Kami percaya tidak kebetulan kalau kami mendengarkan firman Tuhan hari ini. 主啊，我们今天若能听到你的话语，不是偶然的事情。 Jikalau saat ini Engkau melihat ada pribadi-pribadi yang betul-betul memohon ampun padamu ya Tuhan. 主啊，若你今天看到弟兄姐妹们有真正来到你的面前求悔改的，求你的饶恕的， Biarlah kasih karuniamu dan pelukanmu kembali boleh dirasakan oleh pribadi-pribadi demikian. 让今天主你的恩典、你的慈爱再次的临到他们的身上。 Tolong hidup kami terus Tuhan untuk senantiasa mengecap kebaikan-Mu. 主啊，求你帮助我们在我们生命当中要常常尝到主的美善， Dengan terus mengingat keselamatan daripadamu dan hidup takut akan Engkau. 一直不断记得你曾拯救过我们，也过一个敬畏主的生活。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 祷告是奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. 上帝祝福大家。